Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah, kita bersambung terus pada hari ini dengan pemahaman dan pemikiran kritis sejarah tingkatan 3 bab 6. Kesan pentadbiran barat terhadap ekonomi dan sosial. Kerana dalam bab ini kita telah banyak membincangkan tentang kesan-kesan yang dilakukan oleh pentadbiran barat semasa mereka memerintah tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Baiklah, kita pergi kepada soalan yang pertama. Mengapakah British memperkenalkan tanaman yang berikut menjelang abad ke-20? Getah, kelapa sawit. Jadi, cadangan jawapan yang boleh diberikan untuk menjawab soalan ini adalah B. Harga tinggi di pasaran dunia. Okey. Baiklah, kita pergi kepada soalan kedua. Mengapakah pemodal Eropah menguasai perlombongan bijih timah pada abad ke-20? Jadi ada 4 pilihan jawapan. Dengan setiap jawapannya terdapat dua jawapan. Jadi 1 Roman sokongan pembesar, 2 Roman buruh mencukupi, 3 Roman teknologi moden, 4 Roman modal besar. Jadi jawapan yang tepat antara jawapan cadangan jawapan yang boleh diberikan adalah D, 3 dan 4, iaitu teknologi moden dan modal besar. Boleh kita katakan jawapan ini adalah jawapan tepat kerana sememangnya pemodal Eropah menguasai perlombongan kerana mereka mempunyai teknologi moden, misalnya seperti pengenalan kapal korek pada awal kurun ke-20. Kita pergi kepada soalan yang ketiga. Apakah sumbangan H.N. Ridley terhadap perusahaan getah? Jadi jawapannya adalah D. Memperkenalkan sistem torehan tulang ikan kering. Soalan nombor 4. Jadual yang berikut berkaitan dengan kemasukan buruh luar ke negeri-negeri Melayu. Awal abad ke-20, pertambahan kemasukan buruh luar dari China dan India di negeri-negeri Melayu. Apakah kesan pertambahan tersebut? Jadi, cadangan jawapan diberikan adalah A. Kewujudan masyarakat berbilang kaum. Kerana kita lihat kalau sebabnya dengan kemasukan orang China dan India ini kemudiannya telah menyebabkan wujudnya masyarakat majmuk. Kita lihat pada hari ini kita ada kaum China dan India yang mana kesan daripada kemasukan mereka pada zaman kolonial. Baik. Pergi kepada soalan kelima. Mengapakah British membina landasan kereta api di negeri-negeri Melayu? Jadi ada 4. Itu di sini 4 Roman. 1 Roman memudahkan pentadbiran, 2 Roman memajukan industri tempatan, 3 Roman memenuhi desakan pembesar tempatan, 4 memenuhi keperluan ekonomi. Jadi jawapan yang tepat di sini adalah B, 1 dan 4. Kerana British memangnya dia membina infrastruktur ni untuk kepentingan mereka. Contohnya untuk memudahkan pentadbiran. Jadi landasan kereta api dan juga landasan kereta api ni dia bertujuan untuk memudahkan pentadbiran British itu sendiri selain memenuhi keperluan ekonomi, kerana untuk mengangkut contohnya bijih timah menggunakan kereta api. Jadi landasan kereta api perlu dibina. Kita pergi kepada soalan subjektif. Soalan nombor 6. Itu gambar di bawah menunjukkan kapal korek pada abad ke-20. Berdasarkan gambar di atas, jawab soalan berikut. Jadi terdapat 4 pecahan soalan untuk soalan nombor 6 ini. Jadi A. Siapakah yang memperkenalkan teknologi melombong bijih timah di negara kita? Jadi di sini dia pada pemahaman saya, jadi dia di sini dia perlu menjelaskan pihak yang memperkenalkan teknologi melombong ini. Jadi antara cadangan jawapan yang boleh diberikan adalah antara yang memperkenalkan adalah contohnya orang Cina. Orang Cina memperkenalkan kaedah lombong dedah dan pam. Selain itu, orang Eropah atau orang Barat yang memperkenalkan teknologi kapal korek untuk melombong bijih timah pada awal kurun ke-20.
Okey, seterusnya kita pergi kepada B. Nyatakan syarikat pelaburan bijih timah di negara kita pada tahun 1900-an. Di antara cadangan jawapan yang boleh diberikan adalah Straits Trading Company. Okey, terus kepada C. Pada pandangan pendapat anda, mengapakah sektor perlombongan lebih memajukan negara kita? Jadi di sini dia meminta pendapat kita. Jadi pendapat kita sendiri. Jadi mungkin cadangan jawapan yang boleh diberikan, contohnya dari segi memajukan negara dari segi infrastruktur. Kerana melalui perlombongan ini dia telah mewujudkan infrastruktur penting yang membawa kepada kemajuan negara. Contohnya infrastruktur perhubungan. Melalui perlombongan perlombongan, ia telah mewujudkan landasan kereta api dan juga jalan raya. Contohnya perlombongan bijih timah yang telah mewujudkan kedua-dua perhubungan tersebut. Jadi cadangan jawapannya adalah dari segi infrastruktur, kemajuan dari segi perlombongan memajukan negara dari segi pembangunan infrastruktur seperti perhubungan. Baiklah, kita pergi kepada D. Pada pandangan anda, bagaimanakah bekas tapak perlombongan boleh dimanfaatkan? Jadi banyaklah di sini. Bekas lombong ini boleh dimanfaatkan, contoh melalui aktiviti pertanian seperti tanaman seperti ubi keledek, sayur-sayuran dan sebagainya. Selain itu juga pembinaan infrastruktur pendidikan seperti pembinaan universiti. Contohnya pembinaan Universiti Tunku Abdul Rahman dan juga Universiti Teknologi Petronas yang dibina di atas bekas tapak lombong. Selain itu, tapak lombong juga boleh dimanfaatkan melalui pembinaan pusat rekreasi dan juga santuari. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 7. Apakah kepentingan Jabatan Hal Ehwal China dan Ordinan Buruh Kontrak yang diwujudkan oleh British? Jadi, di sini dia minta kepentingan jabatan dan juga ordinan yang dinyatakan ini. Jadi antara cadangan jawapan untuk Jabatan Hal Ehwal China, kepentingannya adalah untuk melindungi buruh-buruh Cina dari dieksploitasi oleh mana-mana pihak. Bagi kepentingan ordinan buruh kontrak pula adalah untuk melindungi pekerja. Okey, itu sahaja cadangan jawapan yang diberikan. Baiklah, kita pergi kepada soalan nombor 8. Apakah gambar di bawah menunjukkan Kolej Melayu Kuala Kangsar yang ditubuhkan pada tahun 1905? Jadi ada dua pecahan di sini, A dan B. Jadi A, mengapakah British menubuhkan institusi di atas? Jadi British menubuhkan institusi di atas adalah untuk cadangan jawapan yang boleh diberikan adalah untuk menarik minat golongan anak-anak raja dan juga golongan bangsawan belajar di kolej tersebut, dan juga adalah untuk melahirkan pentadbir Melayu berpendidikan Inggeris. Okay, jelas? Kita balik kepada soalan B. Jelaskan kepentingan penubuhan institusi tersebut. Jadi cadangan jawapan yang boleh diberikan adalah kepentingannya adalah mewujudkan pentadbir Melayu di dalam pentadbiran British. Selain itu juga, melalui kolej ini juga ia telah mewujudkan golongan cendekiawan atau ilmuwan dan juga pemimpin dalam kalangan orang Melayu. Itu jawapan untuk saya. Jawapan dari saya, cadangan jawapan. Baiklah. Okey, sekian daripada saya. Jika ada sebarang kekurangan, kesilapan atau cadangan penambahbaikan, boleh diaju di ruangan komen. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.